Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan fiqh muamalat kita berkait dengan pengurusan keuangan, pelaburan, berkait dengan riba, judi dan sebagainya yang telah pun kita bincangkan pada sebelum ini. Jadi hari ini insya-Allah kita ambil satu tajuk yang lebih ringan sikit tetapi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita membincangkan tajuk berkenaan dengan infak ataupun sedekah. Infak ataupun sedekah. Sebab kadang-kadang masih ada kekeliruan. Apa beza infak, sedekah, derma, sumbangan, wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya. Jadi itu juga memainkan mungkin kekeliruan dan sebagainya. Dan kemudian kita nak tengok apakah syarat-syarat kita berinfak, bersedekah ni, apakah syarat-syaratnya. Ada syaratnya supaya diterima mudah-mudahan amalan kita. Dan kemudian juga kita nak melihat daripada sudut turutan fiqh aulawiyat, keutamaan kita dalam berinfak kepada siapa, dan juga apa sebenarnya daripada sudut terma-terma yang ada tu, infak, wakaf, apa semua tu, apakah yang paling utama? Adakah wakaf paling utama? Kalau ya, kenapa? Dalam mazhab Syafi'i sebut wakaf lah, tapi kenapa sebut wakaf yang utama? Apa beza dengan sumbangan, infak dan sebagainya? Dan mana tempat paling baik untuk kita berinfak, berwakaf dan sebagainya? Itulah antara seputar perkara yang insya-Allah kita nak bincang pada malam ini selama lebih kurang dalam 40 ke 45 minit ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Baik, pertama sekali kita nak pergi apakah yang dimaksudkan dengan infak ataupun sedekah ini. Kata Imam Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat, Imam Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat menyatakan bahawa maksud berkenaan dengan infak ataupun sedekah ni, i'ta'u syai' minal mal liyabtaghu aw liyabtaghi wajhallah, iaitu memberikan apa-apa daripada harta untuk dia mendapatkan wajah Allah, untuk dia mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa saja yang diberikan daripada harta, dan harta itu boleh jadi dalam bentuk wang, dalam bentuk duit, boleh jadi dalam bentuk barang. Kita bagi orang pinjam barang, kita bagilah sedekah barang, sedekah apa dan sebagainya, ataupun infak, maka dia boleh jadi pada barang, dia boleh jadi pada wang ringgit, dan boleh jadi juga infak ni dalam bentuk yang lebih umum. Mungkin idea, mungkin dia punya cadangan yang bernas, pandangan dan sebagainya, kemudian orang pakai pandangan itu, orang pakai idea yang digunakan itu. Mungkin dalam syarikat, dalam company dan sebagainya, bila ada meeting, ada satu pandangan yang bagus, pandangan yang baik, digunakan pandangan itu, berjaya syarikat. Mungkin dapat kita kata profit yang lebih dan sebagainya, maka itu juga termasuk daripada infak. Tolong orang kat barang, tolong pemudahkan urusan orang, itu semua dalam bentuk infak yang umum. Namun yang kita nak fokuskan pada malam ini adalah lebih kepada berkaitan dengan harta, berkaitan dengan keuangan ataupun sebagainya yang hendak kita infakkan. Itu secara ringkas maksudnya memberikan sesuatu daripada harta yang tujuannya adalah untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifat, satu ulama besar yang hebat, pakar bahasa, dan beliau ada kamusnya yang dipanggil sebagai At-Ta'rifat yang diguna pakai. Ini dalam master kajian PhD ke master ke apa ke, buat research, buat jurnal ke apa semua, biasanya akan guna kitab ni sebagai rujukan untuk mentakrifkan sesuatu perkara. Baik. Kemudian bila kita tengok dalam Quran, kalau kita perhatikan, Quran ni ada kala sebut zakat, ada kala sebut infak, ada kala sebut sedekah, dan ada kalanya menyebut secara umum khair, iaitulah harta. Kan, khair, harta. Kan, bila sebut tentang perkara-perkara ni, kadang-kadang kita ada sikit confused lah, ataupun sikit
tak berapa jelas sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan sesuatu ayat. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga tu Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitulah mereka yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka buat apa? Mereka beriman kepada perkara gaib, mereka mendirikan salat dan kemudian menginfakkan yakni memberi sumbangan ataupun mensedekahkan daripada sebahagian harta mereka. Jadi bila Allah sebut infak tu apa dia? Wakaf ke, zakat ke, wasiat ke, hibah ke ataupun sebagainya. Itu satu ayat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-67 Allah menyatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Iaitu mereka apabila membelanjakan harta mereka, menginfakkan harta mereka, mereka tidak kedekut dan tidak pula melampaui batas. Kedekut pada perkara-perkara yang baiklah, kan? Maksudnya pada isteri kedekut, pada anak kedekut. Yang tu mereka tak kedekut kata Allah, mereka memberikan infak sumbangan ataupun memberikan nafkah. Dan kemudian mereka buat apa? Dan kemudian mereka pula tidak dalam keadaan walam yaqturu, iaitulah tidak melampaui batas dan juga tidak kikir kedekut, wa kana baina dzalika qawama. Di antara kedua itu adalah yang paling terbaik. Maksudnya tidaklah terlampau kedekut dan tidak pula dalam keadaan bakhil ataupun dalam keadaan yang terlampau boros dalam perbelanjaan. Jadi Allah sebut infak. Allah sebut infak. Dan ayat-ayat yang lain Allah sebut secara khusus tentang zakat. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 277 Allah menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakah. Allah menyatakan mereka yang beriman dan juga beramal soleh, yang mana mereka ini mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Sebut zakat pula dah. Sebut zakat pula. Okey. Dalam ayat yang lain dalam surat Taubah ayat 60 tak sebut zakat, tak sebut infak, sebut sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Sesungguhnya sedekah ialah kepada fakir miskin, kemudian seterusnya kepada orang yang berhutang, kepada asnaf zakat yang disebutkan, tapi perkataan disebutkan sebagai sedekah. Jadi sekarang ni kita yang mana satu ni? Wakafnya di mana? Infak mana? Wasiat mana dan sebagainya. Maka kita kata kebiasaannya ayat Quran akan sebut tentang infak dan sedekah zakat. Ini perkataan yang biasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka kita dapat kena pasti bahawa di atas infak sedekah itu kita boleh bagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, infak dan sedekah yang disebut dalam semua ayat tu. Sedekah ke, baik zakat ke, Al-Furqan, surah Furqan 67, Baqarah 277 tadi, Al-Baqarah pada ayat 3 tadi, surah Furqan ataupun surah Taubah ayat 60. Maka sebut zakat, infak, sedekah. Kita bagi kepada dua. Yang pertama, infak yang berbentuk wajib. Infak yang berbentuk wajib. Maksudnya kita infak tu bukan sekadar sunat tapi wajib. Kalau kita tak infakkan maka berdosa hukum dia. Apa dia? Yang pertama, infak tu maksudnya mengeluarkan harta kita untuk zakat. Kan? Emas kita, perak kita, simpanan kita, gaji, KWSP, pampasan takaful, apa benda lagi lah. Semua itu termasuk daripada yang kita perlu keluarkan, kita infakkan, dipanggil sebagai zakat. Yang pertama, yang wajib. Yang kedua, faraid, harta pusaka. Harta pusaka. Sebab tu kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, al-malu malullah. Harta ni asalnya adalah harta Allah. Cuma Allah bagi kita pinjam sekejap. Buktinya apa? Buktinya bila kita meninggal dunia, harta tu akan dibahagi ke pula pada generasi kita. Ya, generasi kita telah meninggal dunia, anak kita bagi pula pada cucu kita dan seterusnya. Maka itu dipanggil faraid, harta pusaka. Maka harta pusaka secara umumnya kita kata dia adalah daripada perkara yang wajib untuk disegerakan, wajib untuk diberikan kepada haknya kepada ahli waris. Ini nak jumpa dekat mana? Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13. Ini cerita tentang faraid, pembahagian 1/6 ke, 1/8 ke, 1/2 ke, 2/3 ke, semua daripada bahagian itu. Siapa yang dapat, sama ada dipanggil sebagai waris utama. Waris utama siapa? Anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau isteri. Itu waris utama.
Kemudian waris yang selepas itu akan pergi pula kepada asabah. Asabah ni maksudnya ialah mereka yang mendapat bahagian lebihan daripada harta tu siapa. Kemudian pula pergi kepada cucu, pergi pula kepada sekian-sekian dan sebagainya. Maka wajib, hukumnya wajib untuk dibahagikan secara harta pusaka. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah nafkah. Nafkah ni sebenarnya infak. Nafkah ni sebenarnya adalah pemberian sedekah, tetapi dalam bentuk wajib daripada siapa? Daripada suami kepada isteri dan anak-anak. Kan. Jadi hukumnya adalah wajib. Iaitulah dipanggil nafkah. Sebab tu bila ada berlaku isu-isu penceraian dan sebagainya, maka kalau nafkah tu tidak diberi, boleh dituntut. Kerana itu kewajipan seorang suami memberi nafkah kepada isteri. Dan ada pula nafkah iddah, nafkah dalam tempoh iddah, nafkah kepada anak. Anak ketika mana sampai mereka umur baligh dewasa, perlu diberikan nafkah wajib. Kalau tak bagi adalah berdosa kepada bekas suami ataupun kepada suami yang belum berlaku perceraian dan sebagainya. Wajib bagi kepada isteri dan juga anak-anak. Itu sumbangan derma infak yang wajib. Baik, kemudian juga antara contoh lain adalah nazar. Satu orang bernazar, kalau contohnya pada hujung tahun ni dia punya company close sale, dapat dia punya profit ke apa, target 100 juta contohnya, dia pun bernazar dia akan hantar 3 orang pergi umrah contohnya, dari kalangan staff dia. Wajib dia buat ala faurin, segera dia kena buat, segera dia kena lakukan, kerana itu adalah infak dan juga nazar kepada ke arah kebaikan. Habislah tuan-tuan, itulah contoh ringkas daripada infak yang wajib. Baik, ada infak yang sunat, seperti mana kita derma kat masjid, seperti mana wakaf, seperti mana sumbangan, wasiat. Wasiat ni sunat hukum dia, dia tak wajib. Kadang-kadang orang terkeliru di antara pengagihan harta pusaka faraid dengan wasiat. Dan paling salah sekali ialah bapa-bapa yang nak mewasiatkan harta kepada anak dia. Dia kata apa? Bapa ataupun ayah wasiatkan kamu adik-beradik, 5 orang adik-beradik ni bagi sama rata. Wasiat tu wasiat yang batil, tak diiktiraf oleh syarak. Kerana wasiat dia bukan untuk ahli waris. Wasiat bukan untuk ahli waris. Yang untuk ahli warisnya faraid itu dah harta pusaka. Maka kalau ada di kalangan ahli waris, abang sulung, bonsu, anak ataupun adik lelaki, adik perempuan, saya tak setuju bagi sama rata, wajib bagi secara harta pusaka faraid. Kalau waris tak setuju, kan, waris tak setuju. Maksudnya sebelum, jangan mudah-mudah tuan-tuan nak bagi terus sama rata, kita kena tahu dulu bahagian-bahagian masing-masing. Hak ni 1/2 berapa? Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Bagi sekian-sekian, siapa waris yang ada tu dapat sekian-sekian. Dah tengok jelas nyata berapa jumlah semua tu, seakan-akan kita kata bahagian-bahagian faraid tu dah diketahui, baru boleh untuk kita kata okey, setuju untuk bagi sama rata. Kerana Allah sebut apa? Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-12, ayat 13 terutamanya, fariidatan minallah, ini adalah kefarduan yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Jangan pandai-pandai ayah kata, ayah wasiatkan kamu semua sama rata je harta. Jangan, kerana wasiat itu wasiat yang salah, wasiat yang tak diiktiraf oleh syarak. Jadi wasiat sebenar untuk siapa? Wasiat sebenar bukan untuk ahli waris. Katalah contoh ada anak susuan, kata ada anak angkat, ada anak tiri contohnya, maka semua tu tak mendapat daripada bahagian harta pusaka. Bila tak dapat daripada bahagian harta pusaka, kita nak bagi sikit kat dia, boleh dengan menggunakan wasiat. Maka wasiat bukan untuk ahli waris. Jadi sunat bagi pada anak angkat, sunat bagi kepada anak susuan. Anak susuan tak dapat harta pusaka. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah ijma' kesepakatan semua para ulama, anak susuan tidak mendapat harta pusaka. Ya, dia jadi mahram, ma yuharrimu minar radha'ah wa yuharrimu minan nasab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang memahramkan dia dengan sebab penyusuan, dia jadi mahram seperti mana nasab. Yang itu apa? Nasab berkait dengan tak boleh kahwin dengan anak susuan. Aurat itu boleh ada batasan-batasan yang dibenarkan, sentuhan ke apa ada yang dibenar, itu saja. Tapi bab harta pusaka anak susuan tu tak dapat. Ijma', sepakat semua para ulama, kata Imam An-Nawawi. Jadi wasiatlah boleh bagi, wasiatlah boleh bantu. Kan, itu contoh dia. Kemudian apa lagi? Di situ juga ada wakaf. Okey, di situ juga wakaf ni apa dia tuan-tuan? Wakaf ni saya tengok ramai sekarang ni orang jadikan dia korporat.
bagus dia korporatkan wakaf tu. Maksudnya dia ada nilai-nilai korporat, masuk berapa profit apa semua, ada pula yang buatkan duit wakaf itu dilaburkan. Tak ada masalah. Dia boleh labur dalam kesihatan, boleh pelaburan, investment, boleh melabur dalam bentuk apa kita kata beli lot kedai ke, disewakan pula, tak ada isu berkait dengan wakaf tu. Kerana dekat Malaysia ni ada 5 negeri yang membenarkan wakaf tunai. Selangor, Kedah, Pahang on the way, Negeri Sembilan, Kelantan. Jadi mereka ni membenar. Saya pernah bentang fatwa di Kelantan, di jemaah fatwa di negeri Kelantan, untuk kita jadikan wakaf tunai sebagai wakaf. Wakaf tunai sebagai wakaf ni apa tuan-tuan? Biasanya dekat Malaysia ni, kalau kita wakaf, dia mesti convert kepada aset. Sama ada wakaf tu boleh jadi bangunan masjid, sama ada wakaf tu jadi tanah kubur. Biasanya macam tu. Itu wakaf dalam bentuk duit yang mesti convert. Dia mesti transfer ataupun jadikan kepada aset. Tapi sekarang ni dengan fatwa yang ada di 5 negeri ni, insya-Allah saya rasa mungkin lama kelamaan semua negeri lah kot fatwa tentang wakaf tunai sebagai wakaf. Kan maksudnya daripada duit tunai tu boleh invest kepada kesihatan, boleh invest kepada universiti, boleh invest kepada buat pelaburan, boleh buat kepada sukuk wakaf, sukuk macam-macam lagi lah tuan-tuan, kerana nak cerita lebih panjang lah. Cuma kita kata kebanyakan yang ada pada hari ini daripada sudut wakaf tutup utamanya, maka kita kata itu adalah benda yang sunat untuk kita lakukan, termasuk dalam infak, sumbangan yang sunat untuk kita berikan ataupun kita infak. Kan. Cuma daripada sudut ni kita buat sikit kesimpulan daripada yang wajib dan sunat ni. Jadi sebenarnya daripada ayat-ayat yang kata tadi, ada kata zakat, ada kata apa tadi, maksudnya secara khusus tengok kepada kehendak ayat. Kalau ayat tu kata adalah zakat, maka khususnya zakat. Tapi bermakna umum, bukan bermakna hanya zakat je kita boleh bagi pada fakir miskin. Nak infak yang biasa pun tak ada masalah. Nak bagi sumbangan kepada fakir miskin pun tak ada masalah. Tapi yang utama kita bayar zakat. Itu maksud dia. Kalau ada ayat yang sebut pula tentang sedekah apa semua tadi, maka kita kata terangkum kepadanya kedua-dua. Sama ada sedekah tu berbentuk wajib, tengok keadaan, sama ada sedekah itu berbentuk sunat pada keadaan yang lain. Jadi ini dia punya konsep. Bila Quran sebut tentang wakaf, tentang sedekah, tentang infak dan yang selainnya. Okey. Itu isu yang pertama. Yang kedua, daripada semua perkara tu, infak, wakaf, sumbangan, hibah, wasiat, apa lagi? Semua tadi faraid, harta pusaka, okey. Jadi yang sunat tu tadi, dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa wakaf adalah yang paling memberikan manfaat kepada pelakunya. Kenapa? Kerana wakaf ini dia ditahan dia punya zat benda tu. Benda tu tak boleh digunakan, hanya diambilkan manfaat sahaja. Okay. Kalau kita bagi sumbangan contoh apa, gelendangan, fakir miskin, sumbangan apa semua ni, maka yang tu kita bagi sumbangan one off. Bagi kat situ dia beli makan dengan apa semua, kita pahala. Dapat pahala insya-Allah mudah-mudahan. Habis kat situ. Tapi bila kita wakaf, contoh masjid buka untuk wakaf bahagian depan ni. Sebab depan ni mungkin nak renovation sikit ke apa dan sebagainya. Maka kita masuk satu lot, contohlah kira lot RM50. Bila masuk RM50 tu, RM50 tu ada dekat tiang tu. RM50 tu ada dekat lantai tu. Maksudnya sampai kiamat, selagi digunakan tempat yang kita wakafkan RM50 je tu, bahagian tu, maka kita akan dapat pahala yang mengalir sampai kiamat sekalipun. Sampai bumi ni dihancurkan oleh Allah, sampai masjid ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan infak. Itu kelebihan wakaf. Kerana wakaf ini ialah diberi dan dia tak habis nilai 50 tu. Dia kena jadikan bentuk aset dan dia kena tahan kat situ. Boleh guna saja manfaat, tapi tak boleh untuk dihancurkan ke apa dan sebagainya lah. Bila mana berkait dengan wakaf. Samalah juga wakaf bangunan, wakaf Quran. Cuma hari ni tuan-tuan, bila dah jadi korporat, jadi komersial ni, problem dia ialah apa? Isu dia ialah apa? Isunya berapa sebenarnya yang kita wakafkan, berapa admin fee yang diambil oleh orang yang buat wakaf tu. Sebab contoh tuan-tuan, cari dekat Malaysia ni, kalau tuan-tuan boleh jumpa lah, orang yang mana dia kata wakaf Quran RM50, dia jujur dia kata, ini saya sebut dia jujur dia kata, tuan, yang tuan wakafkan ni ialah RM45 saja. RM5 ni kami ambil admin fee pengurusan untuk kami hantar Quran, untuk apa ni, tuan-tuan cari. Mana yang jujur? Tak ada tuan-tuan.
Tak ada. Yang ada tu RM50. Ya tuan, wakaf RM50. Kita rasa yang RM50 tu adalah RM50. Hakikatnya kita wakaf mungkin RM45. Jadi kita kena hati-hati dengan benda ni. Sebab tu tuan-tuan kena cari betul badan-badan yang betul. Kalau kata nak wakaf Quran, wakaf apa ni, kita tanya betul-betul. Ni daripada RM50 saya bagi ni, bukanlah kita nak berkira, bukan itu maksud dia. Tapi kejujuran, transparent daripada pihak yang buat wakaf tu. Yang tu yang kita nak. Kan? Sebab tu bila ke masjid kata wakaf bangunan, baru ni ada orang tanya saya. Ada orang ni dia infak, maksudnya wakaf untuk bangunan surau baru. Maka dia telefon saya, boleh tak untuk pegawai masjid gunakan yang orang nak wakaf bangunan baru tu, duit tu guna sikit untuk pentadbiran pihak masjid. Nak bayar bil air, api, apa benda semuanya. Saya kata tak boleh. Kerana hasrat pewakaf, dia nak wakafkan bangunan. Dia bukan nak buat benda-benda ni contohnya. Yang tu kena daripada duit lain. Melainkan kalau pewakaf kata, ni saya wakafkan bahagian ni RM3,000, ni RM1,000 lagi ni untuk pentadbiran masjid. Ada perkhususan. Ada keizinan untuk gunakan daripada duit wakaf. Kan, saya terlibat dengan 3-4 NGO tuan-tuan. NGO ni pun banyak duit juga kan, tapi bukanlah saya songlak ambil duit tu, tak. Tapi nak ceritanya, ada satu NGO ni yang mana duit tak banyak, dalam 3-400 ribu macam tu, yang mana untuk wakaf tu untuk buat bangunan, untuk buat sekolah. Maka isunya sekarang ialah projek sekolah tu tak jadi. Maka kita berbincang apa semua ni, kita kata pertama sekali duit ni kita nak letak ke macam mana, nak bagi ke mana. Maka mereka kata kita boleh tukar kepada beasiswa, kita boleh bagi transfer kepada tempat yang nak buat projek juga, iaitulah buat bangunan apa semua tu. Saya kata boleh, satu syarat boleh, satu syarat. Apa dia? Minta izin semula kepada pewakaf, kerana dulu hasrat dia wakaf adalah untuk buat bangunan yang awak sebutkan itu, yang awak plankan itu. Jadi kita kata wakaf ni berat tuan-tuan. Sebab tu wakaf ni, yang jaga wakaf, yang buat wakaf, hari ni bank boleh kata semua buat wakaf tuan-tuan. Saya pun terlibat dengan wakaf bank dan apa benda semua ni. So ada orang wakaf kat bank, bank buat kerjasama dengan Majlis Agama Negeri ke apa ke, buat klinik bergerak contohnya. Buat beli shop lot untuk apa? Untuk buat investment dan sebagainya. Tak ada masalah. Tetapi sejauh mana transparent, jaga sungguh SOP wakaf, kerana dia adalah melibatkan melibatkan orang punya pemerhatian, orang punya hasrat untuk dia berwakaf. Jadi kita kata dalam mazhab Syafi'i disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh Imam Rafi'i. Ni dua ulama besar tuan-tuan, Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Sehingga kan kata ulama mazhab Syafi'i, kalau dua orang imam ni sebut pandangan, maka itulah pandangan muktamad, pandangan mazhab Syafi'i secara keseluruhannya. Maka kata Imam Rafi'i, kata Imam Nawawi, ketika mana mensyarahkan hadis dalam riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menyatakan hadis sahih, iza mata ibnu Adam, ataupun dalam riwayat lain, iza mata al-insanu inqata anhu illa min salas. Jika mati anak Adam itu terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Ini biasa kita dengar hadis ni kan. Tapi kita cuba tengok. Hadis ni pertama Nabi sebut apa? Susunan tu dah wahyu dah. Mukjizat susunan tu. Nabi kata yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kemudian barulah ilmu yang bermanfaat, dan kemudian barulah anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapanya. Tapi yang pertama susunan tu jarang orang bincang. Kenapa Nabi sebut yang pertama tu mesti sedekah jariah? Sebab sedekah jariah itulah pahala yang mengalir, tak ada dia punya tebing dia tuan-tuan. Tak ada dia punya waktu habis dia. Tak ada expired date, tarikh luput dia bila mana kita berwakaf. Maka kata Imam Rafi'i, kata Imam Nawawi, maksud sedekah jariah itu adalah wakaf. Bukan maksud kita tak payah buat sumbangan apa semua. Buat juga tuan-tuan. Tapi ceritanya mana lebih utama dan pahalanya itu tetap terus mengalir adalah wakaf sedekah jariah. Kan ada orang wakaf telaga di Kemboja, di apa semua ni, boleh tuan-tuan buat, tak ada masalah. Carilah NGO yang betul-betul buat, jangan NGO yang solak duit. Hari ni nak kaya kena buat NGO tuan-tuan, itu ya problem dia kan. Jadi cari betul-betul yang jujur, yang ikhlas betul buat kerja dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia punya, kita kata wakaf ke bangunan ke, wakaf masjid dekat mana, dekat mana-mana tempat lah tuan-tuan, negara-negara yang miskin dan sebagainya, kita bagi wakaf. Maka mudah-mudahan dengan wakaf itu memberikan pahala yang mengalir kepada kita. Kenapa tidak dengan ilmu bermanfaat? Kerana ilmu bermanfaat ni tuan-tuan, kalau orang beramal, kalau orang buat, mungkin kita dapat
Kalau orang tak beramal, orang tak buat, mungkin kita tak dapat, tuan-tuan. Kita dapat bagi tu, kita dapat. Tapi dia punya nak jadi mengalir tu tak seperti mana wakaf dan infak. Sebab wakaf ni daripada duit kita, daripada ketelusan kita. Anak yang baik pun sama, tuan-tuan. Anak soleh yang baik ni, saya tanyalah tuan-tuan, ni jujur kita lah, tak payah jawab, tak apa. Bila arwah mak ayah kita meninggal dulu, contoh kalau yang dah meninggal lah, ataupun atuk kita dulu, mula-mula minggu pertama tu kerap kita doa kan. Minggu kedua, minggu ketiga kerap ada sikit majlis tahlil, ada sikit apa itu dan sebagainya. Masuk setahun, tuan-tuan, payah sikit lah, sebulan sekali pun belum tentu doa. Masuk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, makin jauh ingatan kita kepada si arwah tu. Maksudnya nak dapat doa anak yang soleh, tuan-tuan, nak dapat kekerapan tu, amalan tu, istighfar anak yang soleh tu, di atas anak tu sendiri. Kalau dia ingat kat ayah dia, sampailah mudah-mudahan. Kalau dia tak ingat, setahun tak ingat, 2 tahun tak ingat, doa apa semua, nak dah 10 tahun meninggal, 15 tahun meninggal, payah nak ingat, tuan-tuan. Sebab tu ada sebab Nabi sebut sedekah jariah tu tempat yang pertama. Kerana bila kita keluarkan harta, infak ataupun wakaf tadi, yang tu tak ada ingat ke tak ingat, tak ada waktu expired dia, memang itulah mudah-mudahan beri pahala ganjaran walaupun nilai RM50 dengan wakaf kita, tuan-tuan. Jadi carilah tempat-tempat yang baik, yang elok, yang jujur, dan juga tempat yang bagus untuk kita berwakaf. Okey, habis. Sikit lagi. Yang ketiga, daripada semua tu, ke mana dia punya rukun dan syarat dia. Kita nak berwakaf, kita nak bersumbangan, kita apa tu, kita ada rukun, tuan-tuan. Ini biasa jarang juga orang bincang, tapi saya sebut kerana benda ni penting. Baik, kita kena faham bahawa rukun, kalau tak ada rukun ni tak sah amalan kita tu. Solat 13 rukun, puasa 2 rukun, dan seterusnya. Haji ada 5 rukun, kan? Kemudian ada 6 syarat wajib dan seterusnya. Jadi semua tu ada rukun dia. Infak pun ada rukun dia. Rukun yang pertama, seperti mana ta'rif yang disebut oleh Imam Juzani tadi, ikhlas sebenar-benar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti orang yang kita berikan infak. Itu rukun pertama, tuan-tuan. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kamu, infak kamu, sumbangan kamu, wasiat, wakaf semua tu dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kamu berikan infak ataupun sumbangan itu. Itu rukun pertama, kita kena jaga tu. Kalau rasa macam tak berapa nak ikhlas, sebab kadang-kadang duit ni, yelah tuan-tuan, keluar duit 500, 5,000 apa semua ni, dia kadang-kadang tu ada unsur rugi pula bagi. Itulah kan, rugi pula bagi. Ada pula rasa macam kalau tak bagi ni ada benda lain yang boleh kita buat dengan duit. Dia macam-macam. Maka sebab tu, tuan-tuan, nak menyelamatkan benda tu, istighfar kepada Allah. Sebab tu istighfar ni ada 2 keadaan. Pertama, istighfar kerana manusia buat dosa, taubat. Yang kedua, istighfar kerana telah membuat amalan soleh. Buktinya, tuan-tuan, ada dalil ke Ustaz cakap ni main bagi-bagi istighfar? Ada dalil, tuan-tuan, bukan main bagi-bagi kan. Dalil yang pertama ialah dalam hadis riwayat Imam Muslim, selepas mana kita bagi salam, kita istighfar. Bagi salam solat lah. Solat ni amalan baik ke amalan buruk? Amalan baik, bukan buat dosa, tapi kena istighfar supaya kekurangan, ketidakikhlasan, ada berapalah tak khusyuk apa semua tu, dengan tutup dengan istighfar tu, mudah-mudahan Allah padam, Allah hapus, dan Allah berikan ganjaran yang terbaik dengan amalan kita. Dalil pertama. Dalil kedua, dalam surah yang dibacakan oleh imam kita tadi tu, pada hujung ayat surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cerita kisah surah ni, Nabi SAW dan para sahabat Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Kalau inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya telah kami bukakan untuk kamu dengan bukaan yang sebenar, yang tu Hudaibiyah. Surah Al-Fatah tu Hudaibiyah. Surah An-Nasr ini pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah tu, Allah suruh ingatkan kepada Nabi, lepas manusia masuk ramai-ramai berbondong-bondong ke dalam Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tasbih kepada Tuhan kamu, istighfar kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kenapa lepas kota Mekah Allah suruh Nabi istighfar? Kerana nak bimbanglah, maksudnya di kalangan umat manusia ni, setiap lepas kita buat amalan baik, amalan yang bagus, kita bimbang. Maka begitulah dengan sedekah kita, dengan solat kita, dengan apa? Istighfar pertama kerana dosa, istighfar
beristighfar supaya Allah menjauhkan, menutup kelompongan yang ada pada amal ibadah kita, terutama berkait dengan infak kita. Baik, itu rukun pertama. Rukun yang kedua, infak mesti daripada harta yang halal. Infak mesti daripada harta yang halal, bukan syubhah, bukan haram, bukan harta apa, bukan. Kerana dalam hadis riwayat daripada Imam Ibn Khuzaimah, hadis yang sahih, riwayat juga Imam Ibn Hibban dan sebagainya, wa man jama'a malan harama fayatasaddaqa anhu aw minhu wa lam yakun syai'un fihi ajr wa kana isru alaih. Siapa yang menghimpunkan daripada harta yang haram kemudian dia berinfak. Ada ke orang buat macam ni tuan-tuan? Ada. Setengah orang tu dia kata yang lebih best lagi tu dia rasuah ke apa ke dan sebagainya. Lepas tu dia kata, kalau saya keluarkan zakat ni cuci tak harta ni? Kalau saya hantar orang pergi umrah ke apa tu, daripada duit ni, katalah 1 juta rasuah, so hantar umrah apa habis 200,000. 800,000 tu kira cuci lah kot. Salah faham tuan-tuan, tak betul. Kerana harta-harta yang haram ni dia bukan kira cuci tak cuci apa semua, tak. Harta haram ni kita kena pulangkan balik 100%. 100%, kerana itu syarat taubat, kata Imam Nawawi. Kena pulangkan harta hak orang yang kita ambil. Bersama jugalah benda-benda yang kita pernah terlibat dengan tipu orang, zalim orang ke apa, kurang sukatan timbangan ke apa, menipu itu ini dan sebagainya. Kena cari, pulangkan. Kena cari dan pulangkan. Itu syarat taubat. Itu dosa dengan manusia ni payah tuan-tuan. Fitnah, kan, sebarkan aib, kan, buka benda semua dan sebagainya. Itu satu benda dosa yang susah nak minta ampun. Terutama kalau kita tak minta ampun kepada orang yang pernah kita fitnah, kita curi harta dia, kita ambil, kita zalim, scammer, penipu-penipu di luar sana tu, kan, kebanyakannya tu kadang-kadang tu Islam. Maka benda ni dia kena faham. Dosa dengan orang melibatkan harta, kena pulang balik. Baik. Jadi dia kata saya infak, keluarkan zakat apa semua. Kata Nabi apa dia? Walam yakun syai'un fihi ajr. Dia tak dapat setitis pun daripadanya pahala. Wa kana isru alaih, bahkan dosa akan ditimpa kepadanya. Kerana apa? Kerana tidak cakna, tak faham, tak ambil tahu tentang isu-isu yang melibatkan perkara yang mana halal, yang mana yang haram. Jadi ini dua rukun yang mana kita perlu pasti, perlu jaga harta yang betul-betul suci untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu isu yang ketiga. Yang keempat. Okey, ada sikit masa lagi. Siapa yang paling utama untuk kita berikan? Okay. Siapa yang paling utama untuk kita berikan, infakkan, sumbangkan harta kita? Ini penting tuan-tuan. Ini penyusunan, kalau dalam fiqh dia panggil fiqhul aulawiyat, iaitulah fiqh keutamaan. Kan? Yang mana kita nak letak yang paling utama, yang mana letak di atas dulu. Sebab bila kita tak faham tentang isu ini, kita akan bagi kepada yang tak utama. Memang dapat pahala sumbangan, tapi yang utama kita buang, kita buat lupa dan sebagainya. Baik. Maka bila sebut, tengok dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, dan juga dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Imam Ahmad, ketika mana sahabat ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sahabat tanya, ala man unfik? Kepada siapa yang Rasulullah aku nak berinfak? Maka Quran juga sebut falil walidaini wal aqrabin, kepada kedua ibu bapa kamu dulu dan kemudian bau kaum kerabat kamu. Bukan ke Uganda, bukan ke ni dulu tuan-tuan, ibu bapa dulu. Ibu bapa ni dibahagikan kepada dua, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang hidup ni kita bagilah secara bulanan ke ataupun keperluan ke dan sebagainya, yang mana kita mampu, kita mampu. Tapi kalau yang meninggal dunia, macam mana nak infak? Atas nama si mati. Maksudnya kita berdoa kepada, sebab tu sepakatlah, kata Imam Nawawi, sepakat di kalangan para ulama, bila kita infak atas nama si mati, terutama ayah ibu kita bagi mereka pahala. Mudah-mudahan Allah bagi mereka pahala. Kita pergi infak telaga dekat Kemboja atas nama si mati ayah kita contohnya. Bagi dekat mana-mana atas nama si mati ayah kita. Kan? Walaupun nilai tu kadang-kadang infak Quran RM50 je, ataupun sekarang infak sekian-sekian atas nama si mati. Maka kata Imam Nawawi, dengan doa, ya Allah, dengan aku infakkan ni, berikanlah pahalanya ke atas nama si mati. Confirm tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan pahala itu akan memberikan kepada terutama kedua ibu bapa kita yang sentiasa hauskan pahala. Kita pun sama nanti mengharapkan juga kepada anak-anak kita yang kita sentiasa hauskan pahala ketika mana kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia punya konsep dia ataupun yang pertama. Yang kedua, kaum kerabat, adik-beradik, kan, pak saudara, mak saudara yang payah, yang susah. Okey, adik-beradik lah terutamanya. Adik-beradik.
Dan kadang-kadang ada setengah orang ni dia ada pangkat sikit, ada darjat sikit, kemain ego dia. Kan? Itu sebab engkau lah belajar malas dulu kecil-kecil. Kan? Tengok macam aku dah berjaya. Jadi aku pun ada kereta, ada rumah, ada harta kan. Jadi benda tu jangan dicakap tuan-tuan. Maksudnya janganlah kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak adalah menyebut perkara-perkara yang seperti itu. Cumanya kita nak kata itu dulu. Quran isyaratkan, hadis isyaratkan, dua ibu bapa, kaum kerabat kamu. Kerana ya, anak. Betul lah. Maksudnya ialah kalau kita sebutkan tadi, bila sebut tentang kaum kerabat tu dia masuk umum semualah. Maksudnya daripada anak-anak dia, kemudian juga cucu-cucu dia, itu termasuk semua bila sebut kaum kerabat tu, kan? Jadi maksudnya bahagian pertama tadi sebut kaum kerabat tu ialah kebiasaannya ialah yang lebih dekat dengan dia lah. Contohnya siapa? Macam dia punya adik-beradik dia, dan kemudian juga dia punya pak saudara, dan termasuk anak tadi. Macam Tuan Haji sebutkan tadi. Jadi maksudnya bila sebut kaum kerabat, siapakah kaum kerabat? Yang ada pertalian darah lah. Yang ada pertalian darah dengan kita, pak saudara kita, aki kita, datuk kita, nenek kita, yang tu dulu. Selepas mana berkait dengan kedua ibu bapa kita, dan termasuk juga suami, isteri lah. Termasuklah isteri. Kan? Jadi itu tempat yang utama, yang mana susunan yang Nabi telah pun sebutkan. Bahkan detail lagi saya sebut tadi dalam riwayat Imam Ahmad, selepas mana dua ibu bapa, dan kemudian kata Nabi ala ahlik wa walidik, kepada isteri kamu dan juga anak-anak kamu. Maksudnya di bawah kaum kerabat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan, yang Allah nyatakan itu. Baik. Jadi selepas itu fa'aula, dan kemudian selepas itu yang terutama. Maksudnya tuan-tuan, kita kena lebihkan yang Nabi sebut ni. Kadang-kadang ramai orang dia silap faham. Dia kata bagi nafkah ni kan wajib je. Seolah-olah dia tak nampak yang itu adalah pahala besar. Saya sebut tuan-tuan, ni kena pegang betul-betul ni. Selagi amalan itu wajib, besar kecil ke apa ke, yang penting dia wajib, takkan dapat menandingi mana-mana amalan sunat. Takkan dapat menandingi. Termasuk sedekah sunat ke apa semua, selagi mana benda tu wajib. Contoh kita kata nak masuk syurga, dalam riwayat Imam Tirmizi kata Nabi SAW apa dia? Hadis sahih. Awalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah salatuh. Perkara pertama yang akan dihisap adalah solat. Solat tu solat wajib. Bukan maksudnya kita tak payah buat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, tak. Bukan itu maksud dia. Tetapi sebesar mana pun pahala sunat tu tak dapat menandingi untuk pahala besar kita mengerjakan amalan wajib. Itu kena clear tu. Kadang-kadang ada orang kata, seolah-olah macam subuh ni tak apalah kot. Kita solat rumah pun tak apa. Contohnya kan. Tapi bak solat qabliyah subuh, yang tu dia kata lebih baik daripada dunia seisinya. Betul Nabi sebut sahih. Tapi takkan dapat menandingi kewajipan amalan-amalan yang wajib yang kita sebutkan tadi. Kan, jadi termasuklah kita kata kepada kedua bapa tadi, kepada anak kita, kaum kerabat kita dan sebagainya tadi, maka semua itu adalah termasuk juga benda wakaf ataupun nafkah yang kita sebutkan tadi, maka yang wajib takkan selama-lamanya dapat menandingi pahala sunat seperti mana yang kita sebutkan tadi. Itu kena jelas. Jadi maksudnya Nabi sebut tadi dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi betulkan mind setting kita. Nabi sebut solat dia yang utama, maksudnya solat yang fardu. Selepas itu Allah perintahkan kepada para malaikat tengok solat-solat sunat dia. Baru dia punya menampung, baru dia punya backup. Kan? Kemudian juga Nabi sebut tengok kepada amalan haji dia. Lepas tu tengok kepada amalan sunat dia, mungkin ada umrah ke dan sebagainya. Tengok pula kepada amalan zakat dia. Tengok pula pada amalan sumbangan. Tapi ceritanya wajib in the first lah. Yang paling tinggi lah, the higher dia kan. Itulah benda-benda yang wajib. Jadi kita kata boleh nak bagi sumbangan kat sana sini dan sebagainya, tetapi maksudnya saya nak sebut sini, jangan tinggalkan yang kita sebutkan, yang Nabi mention, yang Nabi jelaskan tadi tu. Kan ada orang kadang-kadang dekat luar, kawan-kawan ni tak ada masalah nak belanja ke apa. Tapi bila dengan isteri kata barang dapur dah habis apa benda semua, contoh je kan. Payah dia. Tapi kalau dengan sampai tengok World Cup ke contohnya, tengok apa ke dan sebagainya, tak ada masalah, tak apa, I belanja. Okey lah. Tapi bila balik kat rumah, isteri kata barang dapur dah habis lah, tak apa nak ada dah. Awak dapat gaji minggu depan beli ya, contohnya kan. Jadi kita kata ini benda yang kita kena letak balik, jelas balik, faham balik. Di sana ada keutamaan yang disebutkan. Okey tuan-tuan, akhir sekali yang kelima, ada 4-5 minit gini. Apa kelebihan sebenarnya
Okay, kita ambil sikit 3-4 hadis daripada Nabi, kelebihan infak, sedekah, wakaf apa semua yang kita ceritakan ni. Yang pertama tuan-tuan, dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ittaqun nar wala bisyiqqit tamrah, peliharalah kamu daripada marak ataupun besarnya api neraka Allah, walaupun hanya bersedekah dengan separuh daripada kurma. Sikit itu tuan-tuan, sikit. Sikit. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya daripada hadis tadi, kamu jagalah diri kamu daripada api neraka Allah walaupun bersedekah hanya dengan separuh daripada biji tamar. Kata Nabi SAW. Saya ringkaskan tuan-tuan. Yang kedua, boleh menghalang kita daripada azab kubur. Dalam riwayat Al-Baihaqi, hadis yang hasan, statusnya boleh diguna pakai. Kata Nabi SAW, taharu, yakni min ahliha min azab qabr, iaitu dia melindungi, menjauhi dia punya apa? Dia punya tuan dia yang infak sedekah itu daripada azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Daripada azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selain baca surah Al-Mulk, selain daripada amalan-amalan kita doa daripada azab kubur dan sebagainya kan, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan sebagainya, kita juga bersedekah boleh niat, tak ada masalah, untuk melindungi kita daripada azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala telah pun sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti mana yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, wa sadaqatul burhan, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Sebab tuan-tuan nak keluar duit ni atas nama tak ada dapat profit, tak ada ROI, tak ada return of investment ni tuan-tuan. Kita bagi duit kan kat orang, kat apa infak, apa wakaf ni, dia tak ada ROI, kita tak nampak dekat dunia ni. Tapi sebab bagi tu dia faham ROI itu ada dekat akhirat, benda tu akan dapat pahalanya dekat akhirat, maka dia buat, dia lakukan. Maka dengan sebab dia buat dan lakukan itu, wa sadaqatu burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu adalah bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar tuan-tuan dia punya ganjaran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain kepada kita semua. Dan juga antaranya lagi ialah Nabi sebutkan tentang sedekah ini dia boleh menghapuskan kekikiran dan kebakhilan. Kan itu juga antara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Quran pun ada mengisyaratkan tentang perkara itu. Dan kemudian mudah-mudahan dengan sebab kita berinfak, kita berwakaf, kita bersedekah, dan apa saja sumbangan, apa jua dalam bentuk yang kita buat itu, melainkan kita nak, kita berharap dia adalah perkara yang Allah berikan ganjaran dan kebaikan ketika mana kita dekat akhirat nanti. Kita memang tak nampak lah tuan-tuan, bagi 50, bagi 100, bagi 2000, bagi apa, tak ada. Tapi kita faham benda tu Allah perintah, benda tu besar, maka itu mudah-mudahan beri banyak kebaikan kita dekat akhirat. Maka di sini kita simpulkan sikit ringkas, kita dapat faham tadi secara umumnya bahawa sedekah dan wakaf, infak apa semua ni, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib zakat, nafkah dan sebagainya, dan yang sunat seperti wasiat, hibah, sumbangan, derma, wakaf dan sebagainya. Dan kemudian tadi kita sebutkan juga tentang ciri-ciri ataupun kelebihan berinfak, dan kita sebut syarat infak ada dua. Pertama adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk cover amalan-amalan yang baik itu, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian yang kedua, sedekah daripada sumber harta yang halal, bukan daripada syubhah, bukan daripada benda-benda yang haram. Dan kemudian kita akhirkan tadi kelebihan-kelebihan berkaitan dengan sedekah, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan juga akhirat. Saya rasa cukup dulu sampai sini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma faqihna fid din wa alina ta'wim hadinas siratal mustaqim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.